Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada pelajar. Selamat datang lagi. Terima kasih kerana masih lagi stay tune bersama kelas kita. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana masuk awal dan sebiasa. Seperti biasa, saya mohon pada untuk rekodkan kehadiran kamu di ruangan Inkonsis. Okay. Seperti rutin pada setiap hari ketika kelas PDPR, tuliskan nama penuh, nama sekolah dan juga nombor telefon kamu ya. Okey. Tanpa masa seperti yang kamu dapat lihat ruangan sharing screen dan juga presentation yang saya tunjuk itu. Ini adalah bakal kita bincangkan pada hari ini. Sekejap ya. Okey, para pelajar, berdasarkan bahan yang kamu dapat lihat tersebut, sebenarnya bahan-bahan ini telah dibuat naik oleh Queen dalam grup WhatsApp. Jadi bahan-bahan ini kamu bukan kamu sendiri untuk buat bersama-sama dalam sesi. Jadi latihan kesalahan bahasa. Okey, di sini saya ingin memberi satu sedikit penerangan berkenaan dengan kelas ni untuk kelas kita pada minggu ini. Okey. Lepas kita dah buat ujian salah satu dan latihan ujian mendengar. Mari ketika lah sebut juga saya cuba untuk betapa ujian kertas 4 ini bukanlah satu perkara yang boleh dipandang remeh begitu sahaja. Saya harap saya berjaya melontarkan pemikiran tersebut terhadap kamu. Dan saya harap ada antara kamu kepada mana yang masih belum lagi bermula untuk mencari bahan-bahan latihan ujian mendengar, silalah mula. Okay, kamu tak semestinya kamu boleh beli buku pun. Kamu boleh Google, cari seperti apa yang kamu dah lihat dalam yang saya share screen ni, saya cari je dalam Google. Tak semestinya saya kena pergi beli buku, nak kena tunggu, nak kena order beli barang. Kalau yang ada di kewangan tak, it's okay, tak ada masalah. InsyaAllah, okay. Guru-guru di Malaysia ini secara baik hati, okay, orang-orang yang mahir pembuat soalan, orang-orang yang berkemahiran dalam bidang subjek bahasa Melayu atau mana-mana subjek, mereka sudi berkongsi soalan dan jawapan untuk rujukan dan latihan bagi kamu semua. Ada dalam internet, rajalah cari. Okay, seperti apa kamu lihat ni, saya dapat internet. Ini memang saya dapat dari internet daripada sebuah blog salah seorang kita penceramah. Okey, penceramah orang yang memberi seminar yang sangat terkenal, agak terkenal di Malaysia ya. Saya tak pasti, mungkin ada yang kenal, ada tak kenal ya. Nama beliau adalah Cikgu Tan CL. Cikgu Tan. Okay, nama famous Tan CL. Dia ada blog, dia juga ada buat buku. Kalau kamu type nama dia Tan CL, dia banyak mengeluarkan buku untuk PT3, untuk bahasa Melayu. Dia ada tim dia, cikgu-cikgu yang power untuk subjek bahasa Melayu. Okay, beliau adalah cikgu Cina ya. Jadi kalau kamu buka laman web Cikgu Tan CL ni, Cikgu Tan CL, huruf Tan, Cikgu Tan, huruf C, huruf L. Ada jarak. Okay, dia adalah nama penuh dia kan. Okay, Cikgu Tan pun okey. Kalau kamu buka laman web dia adalah salah seorang, saya boleh katakan seorang pejuang bahasa Melayu lah. Okay, salah seorang pencinta bahasa Melayu walaupun beliau adalah berbangsa Cina. Okay, kemahiran beliau dalam subjek bahasa Melayu ini tidak boleh dipertikaikan lagi. Dan saya rasa Cikgu Tan ini adalah antara kenal, saya ada modul. Okay, terima kasih Zulaika kerana kongsi. Okay, dia bukan sahaja berjuang untuk SPM tapi untuk PT3 juga. Dia telah lama famous dengan sebelum ada KSSM lagi di peringkat PT3. Pada zaman PT3 bermula lagi, beliau dah
berjuang pada untuk mengangkat status subjek bahasa Melayu dia bersama-sama guru-guru muda menaikkan martabat macam mana nak bagi semua pelajar Malaysia ni menguasai bahasa Melayu dengan betul. Cikgu Tan kalau kamu saya galakkan kamu buka blog beliau Cikgu Tan ini, terlalu banyak, bahkan ada sahaja benda-benda yang saya sebagai cikgu bahasa Melayu pun saya rasa nota tersebut sangat valuable, sangat bernilai untuk saya ambil dan kongsikan bersama pelajar. Okay, Cikgu Tan telah berjaya membuka mata ramai cikgu bahasa Malaysia ni untuk mengenai apakah kesalahan bentuk-bentuk soalan, bagaimana cara penyampaian bahasa Melayu yang sebenarnya, yang mana kita banyak hari ni rakyat Malaysia banyak salah guna walaupun kita menggunakan bahasa Melayu tapi kita ni tak menggunakan bahasa Melayu yang sebenar mengikut tata cara yang sebenar standard lah mana-mana dunia macam tu okey. Biasanya dalam perbualan tidak menggunakan yang tata bahasa yang sebenar mengikut standard bahasa, sebab dia lah penggunaan perbualan ataupun bahasa pasar. Okey, tidak sama dengan bahasa standard. Okey. So Cikgu Tan, so kredit kepada dia, bahan ini adalah kredit daripada dia, saya hanya copy dan paste saja untuk tujuan rujukan kelas kita. Okey, untuk makluman pelajar sekalian, apa yang kamu dapat lihat dalam bahan tersebut ini sebenarnya ini adalah bahan untuk SPM 2021. Tetapi saya nak beritahu satu kategori tetapi 3 latihan yang kamu dapat, 3 PDF ni, dokumen yang kamu dapat ini, tolong ingat, kejap lagi saya akan remind sekali lagi. So, kali pertama ni tolong ingat, dalam latihan tersebut, saya semak saya semak saja okey. So maksudnya tak ada. So maksudnya memang okey. Untuk sekarang ni, hari ini saya akan berkongsikan 3 latihan Untuk latihan pertama hanya ada satu istilah. Okey, cakap pasal kesalahan ketika kamu form 3. Okey. Saya rasa rata-rata dalam kelas hari ini mungkin ramai yang dah biasa. Mungkin ramai yang dah tahu tentang soalan kita yang buat hari. Okey, status soalan kamu hari ini berada di mana? Okay, saya akan stop presenting ni. Okay, saya akan tunjuk balik bahan minggu lepas. Senang. Okay. Okey, saya dah kongsikan kepada kamu. Saya sharing screen ni. Ini adalah format peperiksaan bahasa Melayu yang kita lihat minggu lepas. Jadi soalan sekarang yang saya buat hari ni ialah kat mana? Kat mana situasi status dia? Okey, di sini. Okey, kamu dapat tahu kan? Kamu tengok anak panah saya sedang bergerak ni. Okey, yang kotak pertama ni kertas 1. Kamu tahu ni kertas 1.
Okey, yang kamu nampak satu soalan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Jawab satu soalan. Ini soalan nombor 3. Bilangan soalan. Ini kertas 1, ini karangan. Sekarang kertas 2. Ujian bertulis kotak kedua ni, ini adalah kertas 2. Okey. Okay, kamu nampak kan? Bahagian A. Sistem dan aplikasi bahasa. Okey, kita dah lepaskan. Okey. Saya boleh tunjuk kamu soalan sebenar, tapi saya nak tunjuk kamu ikut format dahulu. Yang mana apa soalan yang kamu dapat lihat hari ini adalah berada pada nombor 3. Penyuntingan. Kesalahan bahasa. Yang mana masa kita PT3 dahulu, kita dah pernah buat soalan kesalahan tata bahasa. Kita dah pernah buat soalan gabung ayat atau pisah ayat. Cerakinkan ayat apa benda ke. Kita dah pernah buat pasal gabung cerakin ayat tu, minta maaf. Itu nombor 2. Minta maaf itu nombor 2. Itu lain. Itu ragam ayat, sintaksis. Okay. Yang mana kita pernah buat soalan, ada 4 soalan kesalahan bahasa tu. Yang mana sama ada kesalahan imbuhan atau kesalahan tata bahasa. 2 ni. Okay. Dan satu lagi soalan adalah kesalahan ejaan. Yang mana ketiga-tiga soalan ini digabungkan dalam nombor 3. Penyuntingan. Kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa ni apa? Huruf besar. Okey. Lepas tu kata nama kata nama khas. Okey, lepas tu kata hubung salah. Kan, kata sendi, daripada, di, ke, dari. Apa lagi tata bahasa salah? Dia salah menggunakan ayat pemberi adalah ialah, salah menggunakan ayat yang paling saya lupa itu panggil apa itu dipanggil kata penguat, kesalahan kata penguat, kesalahan kata bantu, sudah, telah, akan, belum, pernah, itu semua tu. Habis yang kita banyak kata adjektif lah, kata sifat lah, kata macam-macam kata-kata lah. Pelbagai kategori kata kan, kata kerja, kata-kata, itu semua terletak dalam kategori tata bahasa. So ke tata bahasa, ejaan, imbuhan, kesalahan akan diuji dalam soalan nombor 3, penyuntingan. Okey kesana akan uji. Yang mana ia akan ditonjolkan dalam bentuk yang salah, kita kena identify, kita kena kenal pasti dan kita kena betulkan. Kita kena ambil yang salah tersebut, kita kena tulis, kita kena tukar kepada yang betul. Itu adalah tugasan kita. Itu dipanggil sebagai penyuntingan. Kenapa penyuntingan? Dalam bahasa Inggeris editing. So kita adalah editor, penyunting. Kita edit balik petikan tersebut kepada yang versi yang betul. Itu dipanggil penyuntingan. Okay, namun untuk level SPM ni, jumlah kesalahan telah ditambah. Instead of 3, kita ada kesalahan imbuhan, ejaan dan juga kesalahan tata bahasa. Satu lagi kesalahan ditambah iaitu dipanggil sebagai kesalahan istilah perkataan. Yang mana sebenarnya untuk level SPM KBSM, senior-senior kamu sebenarnya, soalan ni dah agak biasa dan familiar bagi mereka. Mungkin untuk kalangan kamu tak biasa lagi. Okey mungkin ada yang dah biasa, tapi bagi saya itu adalah kesalahan yang agak sukar untuk pelajar kenal pasti sebab kamu tak pernah didedahkan ketiga dan 3. Dan nasib malangnya ialah kalau lepas PDPR mungkin tak dapat cukup latihan untuk bahagian ni. Jadi mungkin antara kamu untuk sesi nombor 3 ini, soalan penyuntingan ni bila melibatkan perkataan yang perlu ditukar ataupun kesalahan istilah, kamu akan confused. Tak apa, untuk malam ni latihan kita tak banyak kesalahan istilah. Saya dah simak jawapan, tak banyak kesalahan kosakata. Majoriti kesalahan dia memang Cikgu Tan sediakan latihan ni untuk bantu kamu dari segi ejaan, imbuhan dan tata bahasa. Okey okey, jom kita akan buat sama-sama. Okey so ini kedudukannya di bahagian A. Jadi dia adalah salah satu komponen. Kalau tengok ada 13 kesalahan, so 13 markah. Sedangkan kita ada 5 soalan kat sini. Okey, kalau saya kejap okey. Kalau kamu tengok sini ada 5 soalan sebenarnya. Lepas tu soalan 5 Kalau ikut soalan pertama ini ada lebih kurang dalam 6 markah. Nombor 2 pun 6 markah. Nombor 3, 13. Nombor 4, 6 markah. Nombor 5 pun 6 markah. Jadi maksudnya soalan nombor 3 lah yang paling penting bahagian A. Sebab itu saya tekankan dulu soalan nombor 3. Penyuntingan ini. Yang mana kamu boleh buat sendiri. Soalan nombor 3 ni kamu boleh buat sendiri.
Tak payah cikgu. So lepas ni habis kelas saya malam ni, mulai esok lusa ke, kamu dah pergi cari soalan, kalau dah ada buku latihan, boleh buat. Tak payah tunggu tuition, tak payah tunggu cikgu sekolah PD dah, silakan buat, jalan sendiri. Okey, hanya perlukan skema jawapan, buat dan semak, buat dan semak. Okey, 13 kesalahan adalah bagi saya ini adalah antara skill yang paling penting untuk bahagian A ni. Jadi saya tekankan antara bahagian A ni yang paling penting lah soalan nombor 3. Okey? Okey, jom. Dan bagi saya cara, dan dia pun tak susah nak buat. Nak persembahkan jawapan tak susah. Kamu tak perlu fikir bina ayat macam nombor 1. Kamu tak perlu belajar macam-macam. Nak subjek predikat ayat songsang aktif pasif macam nombor 2. Kan? Kamu tak perlu fikir bahasa klasik macam nombor 4. Apatah lagi nombor 5 peribahasa. Jadi nombor 3 ni hanya mengenal pasti. You kena detect, you kena identify, kenal pasti sahaja. Jadi tukar. Persembahan jawapan sangat ringkas. Satu saya sangat tekankan nombor 3 ni, so kita buat hari ni. Supaya kamu jalan dulu nombor 3 ni. Tak payah tunggu-tunggu cikgu dah. Okey? Okey. So kita akan pergi pada latihan kita. Saya akan stop sharing kat sini. Kembali kepada bahan kita. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam berapa ya? Okey, kalau tengok sini, petikan ini mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. You kena senaraikan. You have to list down the wrong one. Kamu kena senaraikan kesalahan-kesalahan itu dulu. Okey? Tak tahu pemutulan, belakang cerita, senaraikan dahulu. Maksudnya you identify, you gariskan ke, nak bulatkan dulu ke. Kan? Okey. So nanti kamu boleh tulis jawapan kamu pada kertas buku kamu ke apa ke. Kalau siapa yang dah print, tulis kat ruangan kosong bawah ni, senaraikanlah 13 kesalahan tersebut. Okey Okey, so anda tidak boleh menyeraikan lebih daripada 13 kesalahan. So maksudnya mentang-mentang 13 awak jumpa 15, 16, awak buat 16 kat situ. Awak kata tak apalah, kita buat 16, nanti cikgu pilih lah 13 yang betul. No. You buat 20 pun dia still akan pilih the first 13. Kamu buat 20 pun akan pilih 13 yang pertama. Berkemungkinan jadi dia akan abaikan nombor 14 hingga 20 tu. Okay, sebab kamu confused, manalah tahu kan. Okay. Tadi sebelum ni saya ada bagi soalan lebih kurang macam ni kat saudara saya. Dia jumpa 8 je. Okay. Ada yang jumpa semua tapi tersalah, dia perkataan tersebut dia ingat salah tapi ya, sebenarnya betul. Macam tu. Okay, biasalah itu semua tanda-tanda dalam proses belajar lah kan. Okay. So kamu baca ni adalah petikan yang sangat pendek dan saya tak rasa sepatutnya petikan dia sependek ini. Sepatutnya lebih panjang saya rasa. Tak apalah, tak apa, kita tengok macam mana. Okay, untuk 13 patah perkataan yang kamu kena cari di sini agak pendek sebenarnya petikan ni. Okey, tak apa. Kamu boleh baca daripada awal sampai habis. Saya bagi dia dalam 3 atau 4 minit untuk kamu cari jawapan, senaraikan. Lepas tu kita akan bincang jawapannya. Okey? Sekarang boleh mula. Alamak.
Okey, para pelajar. Okay. Apa tu bagian jawapan? Okay. Siapa nak bagi cadangan jawapan? Okey, kamu boleh kali ni memandangkan kalau saya takut saya takut kalau kamu tulis kat ruangan informasi ni saya takut tak terlepas. Jadi siapa ada cadangan jawapan, buka mic terus beritahu. Okey, saya akan pergi daripada baris kepada baris. Jawapan nombor 1 daripada tu dari. Sekejap Okey, baris pertama. Okey, apa dia? Tadi kamu cakap daripada dari. Ha. Okey, daripada jadi dari ya. Ya. Okey. Okey, so ini cara kawan kita ya. Okey. Betul? So, okey, nombor 2. Siapa lagi nak beri cadangan jawapan? Dekat baris pertama ada lagi tak? Setakat ni baris pertama, siapa ada lagi? Siapa rasa ada lagi? Ke tak ada dah? Cikgu, kumpulan. Kumpulan Apa dia? tukar ke pasukan. Kumpulan jadi pasukan. Ya. Kenapa kamu rasa itu jawapan dia? Pasukan pengakap. Oh, bukan kumpulan pengangkap Bukan. Kenapa? Boleh beri komen tak kenapa? Kenapa tak boleh pasukan? Apa Kenapa cikgu? guna pasukan? Kenapa kena guna pasukan? Kenapa tak boleh guna kumpulan? Ada sebab tak? Kumpulan untuk kejap. Kamu rasa kenapa pasukan lagi tepat daripada kumpulan? Pasukan untuk kelab, cikgu. Macam mana? Mana? Okey. Kita nanti kita akan bincang kenapa jawapan dia sepatutnya pasukan bukan kumpulan. Okay, betul nombor 2 tu betul. Okay, terima kasih. Saya rasa dekat baris pertama tak ada dah. Okey, nombor baris kedua. Berpandu tukar kepada berpandukan. Berpandu kepada berpandukan. Betul. Berpandu kepada berpandukan. Betul. Memang itu pun cara dia. Kita akan bincang kejap lagi ya. Okay, terima kasih. Okay. Siapa lagi jumpa baris kedua ni? Berdasarkan saya punya saya share screen ni. Tersedia dijadikan disediakan. Peta yang disediakan. Okey. Minta maaf sepatutnya cadangan jawapan kamu tu kalau ikut logik, ia betul. Tapi dalam konteks Kompas ini tersedia ni betul. Dia tak ada masalah. Tersedia ni memang betul kat sini. Okey. Terima kasih kerana mencuba ya. Okey, tersedia ni memang tepat. Jawapan tidak ada masalah. Dia bukan kompas dan peta yang tersedia. Okey. Okey, baris ke? Ada lagi tak? Baris kedua. Tak ada dah Okey, kalau tak ada kita pergi kepada baris ketiga. Hari kelima. Kenapa hari kelima? Kalau kurang daripada 10 kena tulis. Kena ni Kena buat macam ni. Yes. Okey, itu jawapan dia.
kamu tulis ejaan atau kamu buat dash. Ada setengah kata setelah bawah 10 tulis kena tulis ejaan. Kamu tak boleh buat nombor. Okay? Kalau kamu nak buat nombor mesti kena 2 nombor. 1 kosong. Okay, 1 1, 2 kosong, 2 9. So dari 2 nombor, so kamu boleh buat dalam bentuk simbol nombor. Tapi kalau menggunakan nombor 1 saja, kamu kena eja ke 3. EIA. Ada orang mengatakan betul. Tapi ada kata kalau keluar dalam kesalahan tata bahasa macam ni. Okay. Kalau untuk arangkan kamu boleh kira macam tu. Tapi kalau keluar dalam kesalahan tata bahasa macam ni, untuk selamat baik kamu buat 2 jawapan. Okay. Untuk pada kita bimbang sebenarnya bukan ejaan tu, kami bimbang sebenarnya kita nak dash tu. Dia nak dash huruf dengan nombor tak boleh wujud tanpa ada dash. Huruf dengan nombor perlu dipisahkan dengan dash. Dia tak boleh diletakkan sekali tanpa ada pemisah. Ya, huruf dengan nombor mesti ada dash. Okay, walaupun di jarak ke rapat ke tetap kena ada dash. Okay. Okay, nombor 5. Okay, so kat sini kesalahan baris ke-3. Okay. Siapa nampak lagi ni? Baris ke-3 ni. Selain daripada kelukaan cala bala, muka mereka juga. Okay. Apa lagi kesalahan? Siapa nampak? Serius. Serius. Serius bawah ni ya? Okay, baris ni. Serius ni kita lagi. Baris ni ada tak? Selain daripada kelukaan cala bala, muka mereka juga. Kau tak rasa? Selain daripada Kelukaan jadi Muka. Okay. Kelukaan jadi apa? Luka. kecederaan. Kecederaan. So, Ego. Okay. Selain daripada tadi saya dengar. Siapa nak kami tahu? selain daripada tukar kepada selain. Selain daripada tukar kepada selain. Okey, kelukaan tukar kepada kecederaan. Dua-dua jawapan yang sama. Kalau siapa tukar kelukaan jadi luka, saya rasa lagi tepat kelukaan. Kalau kamu nak guna luka, selain daripada luka yang bercala balar, itu boleh. Kita nak menerangkan bagaimana keadaan luka tu, luka yang bercala balar. Sebab tu untuk luka bercala balar, kelukaan cala balar. Okay, bentuk kelukaan tu kata nama cala balar. Okay, dia menerangkan cala balar betul dalam keadaan luka. Okay, so selain daripada kelukaan cala balar. Okay, kawan kamu kata selain daripada selain. Okay, betul lah, ini jawapan dia. Selama ini yang kita bincangkan yang kita guna daripada tahun-tahun daripada skor rendah kita guna selain daripada itu, selain dari itu, semua salah. Selain daripada apa yang terjadi, semua tak betul. Yang wujud hanya 2 sahaja dalam BM. Selain itu ataupun itu. Kenapa kita ada kecenderungan menggunakan daripada itu, selain dari sebab kita ikut fenomena yang wujud dalam bahasa Inggeris, other than that. Kata bahasa Inggeris other than that, selain daripada itu. Okay, other than daripada selain dari disebabkan kecenderungan penggunaan dalam bahasa Inggeris, kita menukarkannya dan menggunakan dalam bahasa Melayu. Jadi tersebar dalam penggunaan dalam bahasa pasar. Jadi menyebabkan kita cenderung menggunakan selain daripada itu, selain dari itu. Semua tak betul. Yang ada selain itu penanda wacana ataupun selain bola. Okay. Okay, so kita pergi tadi untuk kepada pelajar yang menggunakan kelukaan, mungkin kelukaan wrong tapi sebenarnya dia betul. Inilah cara penggunaan bila identiti ditambah kelukaan kat depan. Kelukaan, kesedihan. Okey
Okay. Sekarang ni kita lihat sini apa kaitan dengan cala bala? Letak dash. Ya, cala bala adalah kata ganda irama atau kata ganda berentak ataupun kata ganda yang bilangan dia banyak. Memang kata ganda banyak kan? Maksudnya kata ganda yang bila dalam keadaan banyak dia ada rentak dari irama. Kalau macam buku, baju-baju. Tapi calar dia ada rentak dia, ada irama dia. Gandaan dia berubah sifat balar. Ada lagi tak? Muka mereka juga saya start masalah tu. So ini apa kesalahan cala balar. Baris seterusnya. Muka mereka juga kelihatan putih. Apa komen korang? Dia datang putih. Pucat. Pucat. Termasuk sesat. Dia betul pucat. Takkan masuk hutan muka putih. Muka pucat masa hutan bila sesat muka pucat. Bermaksud letih, penat, panik, bimbang. Itu masuk pucat. Tak cukup tenaga kan. So kenapa mereka pucat? Sebab mereka lapar. Kerana mengalami kelaparan yang serius. Kelaparan yang serius. Maksudnya starving kan. Starving serius Maksudnya sangat rasa lapar. Kelaparan yang serius starving sampai orang lapar tak cukup makan kan. Makan apa-apa langsung kan. Kalah orang puasa kan. So kelaparan 5 hari tu. Bayangkan korang So kelaparan yang serius bila dah tak cukup tenaga, badan dah lesu, dah habis tenaga digunakan. So standard lah muka akan berubah, pucat. So sekarang ni siapa nak bagi tahu kesalahan ejaan dia? Atau mana? Kataan ke? Tadi kawan awak ada betul serius kenapa dengan serius tu? Salah apa ni? Salah ejaan kan? Ya. Ejaan English. Salah ejaan. Ini ejaan bahasa Inggeris tu lah kan? Betul tak? Betul. So macam mana ejaan dia? Macam ni betul? Betul ke macam ni? Betul. Serius. Serius. Saya kalau nak bagi seterus saya ingat ejaan kan? Ikut ejaan bunyi dia. Serius. Jadi bila cakap kat luar pun, cakap dalam bahasa pasar pun, cakap yang ikut bunyi macam kelakar. Engkau ni serius sangat lah. Bajet serius lah Mamat ni. So serius macam bahasa Inggeris kan. So serius. Jadi dia akan ingat. Okay. One way to play with the words kan. Penggunaan bahasa. Okay. Serius. Okay. So betul. Okay. Pihak penguatkuasa di sini ada kesalahan. Siapa nak share dengan saya? Macam mana? Jarak. Penguatkuasaan. Okay. Siapa yang rasa penguatkuasaan? Penguatkuasaan adalah salah satu dipanggil kata nama. Contohnya penguatkuasaan undang-undang. Okay. Tindakan penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan ni macam kita panggil enhancement. Okay. Macam kita enhancement bila English ada men kat belakang tu, dia dah jatuh kategori kata nama. Okay. Enhancement ni macam peningkatan. So penguatkuasaan ni macam enhancement jugalah, macam peningkatan kan. Tingkatkan penguatkuasaan undang-undang So penguatkuasaan undang-undang ni adalah kata nama. So kalau you nak kata kat sini kata nama, dia ada pihak ni. Pihak ni dah merujuk kata nama. So dia nak merujuk pada ni. Ini di sini ada satu pihak manusia ni. So dia merujuk pada satu jawatan. Kalau you kata kata nama, itu bukan jawatan. Kalau penguatkuasaan, itu satu tindakan yang dalam bentuk kata nama. Satu tindakan yang telah diambil, penguatkuasaan. Macam pendidik. Mendidik adalah kata kerja. Tapi mendidik ni dijadikan kata nama, jadi pendidikan. Satu tindakan yang telah dilaksanakan. So pendidikan. Satu konsep kata kerja. So berkuat kuasa, konsep dia apa? Penguatkuasaan. Kalau saya cakap panjang lebar, kau pening nanti. Senang cerita kalau didik, pendidikan. Jadi kalau kuat kuasa, penguatkuasaan. Tapi kalau mendidik, pendidik, orang pendidik. So kalau kuat kuasa, orang dia penguat kuasa. Itu beza dia. Manusia yang melaksanakannya, didik, pendidik. So kalau
kuat kuasa, penguat kuasa. Ini maksudnya. Pihak penguasa, pihak pendidik. Pihak ibu bapa. Orang tak guna pihak keibu-bapaan, tak ada ya. Faham okey. Tapi kalau keibu-bapaan itu adalah konsep. Kata nama okey. So pihak penguat kuasa, kesalahan ejaan. So betul kuasa. Okey. Kenapa ejaan dia macam ni? Memang macam ni. Okey. Jom kita tunjuk jadi sikit ejaan nota. Nanti segala perbincangan kejap lagi ni kenapa macam ni, kenapa tak patut macam ni, saya akan tunjuk dia punya reason. Kejap bawah ni ada nota lagi. Kita akan lihat Okey, nombor 10. So pihak kuasa telah menghantar 5 orang pasukan penyelamatan untuk mengadakan operasi mencari mangsa itu. Segala kesilapan yang telah mereka hadapi perlu menjadi okay. Saya macam terlebih kataan. Sekejap. Saya semak boleh 13 lupa pula. Saya 10. Patutlah. Okey. So penguat kuasa telah menghantar 150 orang pasukan untuk mengadakan operasi. Di baris terus ni siapa tahu apa kesalahan yang mana? Penyelamatan. Penyelam dan menjalankan. Mengadakan tukar benda menjalankan. Penyelamatan, penyelamat. Mengadakan menjalankan. Penyelamat. Okey. So siapa nak share yang lain? Kita nak kita tulis dulu. Nombor 10 ni pasukan penyelamatan So penyelamat. Okey. Nombor 11, okay, kita nak mengadakan Tengok skema je Okey, so penyelamatan. Siapa yang kata mengadakan operasi, menjalankan operasi tu, okay, di sini ia dianggap sebagai istilah yang sama. Yang sama maksud. Macam tadi, kelukaan menjadi kecederaan. So, masih lagi di bawah yang kedua-duanya betul. So, mengadakan operasi, menjalankan operasi, kedua-duanya betul. Mengadakan, menjalankan, menganjurkan. Ketiga-tiga perkataan ni boleh berbeza keadaan. Tapi dalam fungsi ayat ni, dianggap boleh diterima. Kan boleh, melancarkan boleh, menjalankan boleh. Saya rasa semuanya betul. Okey, mengadakan operasi, menjalankan operasi, melancarkan operasi. Okey. Yang tak boleh menganjurkan. Kalau tak menganjurkan operasi pelik. So you tahu tak sesuai. Kan menganjurkan operasi boleh kan? So you tukar kepada melancarkan, mengadakan, menjalankan. Baru betul. Okey. Okey. So lahan ni adalah penyelamatan untuk baris tadi ni Bukan penyelamatan salah. Ada yang berkata penyelamat. Okey, ada kata penyelamat. Ada kata keselamatan. Okey, coba. Ni. Keselamatan Pasukan keselamatan. Paling di Indonesia jiran kita negara jiran kita, negara Indonesia yang kapal selam hilang tu kan. Berapa kru saya pun tak ingat. Apa kapal selam tu pun saya pun tak ingat. Apa benda nama dia meninggal, apa benda saya tak ingat lah. Okey, hilang. So yang mereka hantar tu adalah kru keselamatan lah, pasukan keselamatan lah. Okey. Kalau usaha mencari dan menyelamat, itu betul. Okey. So kat sini kalau kamu nak guna penyelamatan macam ni, peningkatan, penguasaan, kerja-kerja penyelamatan. Okey, penyelamatan terus. Okey, apa tu? Usaha penyelamatan dan pencarian diteruskan. Okey, masih lagi diteruskan. Macam tu. Jadi dia anggap sebagai satu kata nama. Satu bentuk usaha. Baru diterima. Tapi pasukan ini memang khas untuk pasukan keselamatan. Okey. So nombor 11, okay, kita pergi pada seterusnya. Mencari
mangsa itu. Kat situ ada something wrong. Mencari 5 mangsa itu. Siapa boleh share dengan saya? Kenapa salah? Mencari 5 mangsa itu. 5 orang. Apa? Yang mana yang salah? Tiada orang. 5 orang mangsa. Tak ada orang. Betul. Betul. 5 orang mangsa. Dia manusia. Dia bukannya haiwan. 5 bahaga kan? Okay. 5 jenis ke? Ada 5 orang. Okay. So tak ada penjodoh bilangan. Okay. Penjodoh bilangan satu rupa, satu ekor, sebuah kan? 10 unit, 10 baris, 10 batang. Apa lagi? Penjodoh bilangan. Banyak lagi kan? Okay. Apa lagi ya? 10 apa? Kali yang kilogram, tinggi kilometer, panjang kilometer, jarak sentimeter, itu pun unit juga, jadi penjodoh bilangan juga lah tu. Okay, next, okay, nombor 12, apa lagi? Segala kesilapan yang telah mereka hadapi. Okay, siapa nak share dengan saya? Kat sini ada kesalahan ni. Dihadapi oleh mereka. Okay, ini bentuk jawapan dia. Okay, siapa boleh share dengan saya? Sebenarnya kesalahan ni dianggap sebagai kesalahan apa? Ini dipanggil kesalahan kategori apa ni? Siapa boleh share dengan saya? Nombor 12 ni. Dengan ni Air pasif. Betul. Air Terima kasih. pasif dengan air. Bagus-bagus. Air pasif bagus-bagus. Terima kasih. Kredit kepada mereka yang menjawab. Thank you very much. Okay. So, nombor 13. Siapa tahu apa kesalahan? Baris terakhir ni ada kesalahan. Last one. Pengajaran kepada lain-lain pasukan. lain-lain Okay, pasukan. ada yang mencadangkan kepada apa dia? Sorry. Lain-lain pasukan. Tadi ada pelajar lelaki nak jawab apa dia? Menjadi Lain-lain pengajaran pasukan, kenapa? kepada pasukan yang lain. Okay. Kepada Saya pasukan lihat ada lain. banyak versi cadangan Okay, betul. Itulah jawapan sebenarnya pasukan-pasukan lain. Dah 13 jawapan. Ini baru set satu, babe. Dah berapa minit dah kita buat ni. Okay, sekarang tak apa. Yang paling penting sekarang ni ialah macam mana kita nak lihat apakah reason di sebalik jawapan kita. Cikgu Hafizul, sekejap Ya. Sekejap Boleh. Cikgu share tentang link nota, apa buku nota ni. Jadi cikgu minta maaf sebab cikgu hanya buka 30 saja. Jadi jika ada yang tak dapat tu, cikgu minta maaf kerana waktu PKP ni kedai-kedai photostat tak buka. Jadi yang dapat cikgu bagi yang ini saja. Jadi mana yang dapat tu dapat, mana yang tak dapat tu cikgu minta maaf ya. Okey, yang mana dah isi tu terima kasih. Cikgu akan mulakan postage dalam minggu ni lah. So ambil masa seminggu jugalah sebab cikgu pakai post flexi tu. Flexi tu dia lambat sikit lah. Kalau post laju tu mahal. Tapi cepat. Kalau flexi ni ambil seminggu. Jadi mana yang dapat tu dapat Yang tak dapat tu cikgu minta maaf Sebenarnya nama yang dapat tu. Okey, terima kasih. Okey. Sama-sama juga Seman.
Okay, para pelajar, korang boleh tengok dekat income message. Cikgu Azmat ada bagi message sini. Nanti kau baca, kau baca ya. Okay ya. Tu ada tu. Okay, bawah ni ada something ni. Kau baca nanti ya. Baca sendiri. Okay, sekali lagi saya nak beritahu para pelajar, siapa yang belum tulis nama, tulis nama. Siapa yang tulis nama tapi tak tulis nama sekolah, saya tulis nama sekolah korang kalau siapa yang persendirian, tulis persendirian. Okay. Okay, jom kita lihat, kita sambung pada kelas kita. Okay. Okay, kita lihat kenapa perbincangan daripada tadi. Tunggu satu jangan. Perbincangan ni dah buka sebab nota juta daripada bila kamu dah buat latihan saja. So lepas ni saya galakkan kalau kamu buat latihan, bila kamu buat latihan sendiri, bila sepak jawapan ada satu curiosity, rasa ingin tahu, tak puas hati, rasa macam nak geram kan, apa salah ni aku dah cuba, itulah yang saya pilih ni yang lain, ini patut salah, kenapa salah? So segala kemusykilan ini barulah kamu tahu bahawa kamu perlu dapatkan bimbingan. So bimbingan, antara bimbingan kamu boleh rujuk, kamu boleh ambil gambar soalan atau ambil gambar jawapan, kamu tanya kepada orang yang mahir, orang yang tahu ke cikgu, pada saya ke pada siapa-siapa saja, ataupun kamu boleh rujuk ke Google. Kamu type jawapan yang salah, kamu type jawapan betul, ataupun kamu type perbezaan yang salah dengan yang betul. Try Google, memang senang. Macam tu dia ada penerangan. Dalam bacaan kan, kenapa ini salah bacaan, mana betul. Okey tapi biasanya yang perlukan penerangan ni biasanya melibatkan imbuhan. Okey, yang melibatkan kita macam kita panggil dari segi istilah kenapa yang susah ini. Okey, biasanya macam itu. So perbincangan ni. Okey. Ya, apa pun saya tak ada masalah kalau korang bila buat latihan boleh rujuk saya kontak di luar kelas. Masalah saya boleh reply WhatsApp kamu kalau saya free, beritahu kenapa yang ni salah. WhatsApp yang ni betul sebab apa. Saya nak galakkan kamu seronok, kamu enjoy belajar, tak give up. PTPR ni kena ada sokongan pada kamu sendiri itu yang paling penting tu. Okey, perbincangan kenapa kita guna dari bukan daripada. Ini ada hukum ATM saya bagi tulis hukum ATM ni, nanti Google sendiri apa hukum ATM, apa. Apa itu hukum ATM? Okey. Dia kita macam mana gunakan fungsi dari daripada di dan ke. Ini 5 kata sendi yang kamu apa kan? Arah, masa. Untuk arah, tempat dan masa hanya dibenarkan guna okey. Hukum ATM hanya dari ke di pada. Daripada kepada dia bukan hukum ATM. Untuk arah, tempat dan masa kita guna dari di. Ini paling senang ingat, tak confuse. Saya dapat sekolah Cina. Student saya Chinese, cikgu dah ajak kat sekolah SRJK, seorang dah Cina. Orang dah Cina dah tahu dah hukum ATM ni. Bayangkan. Okey sebab mereka nakkan diri mereka terkeliru dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris from. From dari Inggeris apa? Daripada dulu betul. From place, from someone. Still guna from. Tapi BM tak. Kalau from place, dari. Kalau someone, from, daripada.
Okey, beza kan? Okey. Sebab tu kita guna hukum ATM, arah tempat mata. Kedua arah ni kedudukan lah. Mana pihak mana, lokasi mana, tempat, sempat. Dalam perbincangan kita ni, daripada salah ke apa. Hutan belantara adalah sebuah kawasan, sebuah tempat. So, jawapan dari. Bukan daripada. Lepas ni kalau you tengok kesalahan, dia nampak perkataan daripada ke dia, you tengok betul-betul perkataan sebelah dia tu. Itu tempat ke objek? Sekarang kadang-kadang pelajar dia confuse. Dia tempat dengan objek dia confuse. Itu bukan tempat, itu objek. Dinding bukan tempat, dinding objek. Itu bukan tempat, itu objek. Okey. Jadi kita faham betul-betul. Okey. So next kita bincang terus.